Assalamualaikum Zara. Waalaikumsalam. Buat apa ni? Ni tengah baca. Duduklah. Tengah baca pasal Piagam Madinah ni untuk assignment sirah. Banyak ke? Bolehlah juga. Nak tanya lah. Apa maksud Piagam Madinah ni? Tak pernah dengar. Piagam Madinah ni. Hai kawan-kawan. Jadi hari ni saya nak cerita pasal Piagam Madinah. Okey, jadi Piagam Madinah ini telah dibuat oleh Rasulullah SAW pada tahun 622 Masihi, iaitu tahun pertama Hijrah. Okey, kalau kawan-kawan nak tahu, Piagam Madinah ini adalah piagam pertama yang bertulis di dunia. Okey, kandungan piagam ini terdapat 47 pasal, iaitu 23 pasal pertama telah membicarakan tentang hubungan umat Islam sesama umat Islam, iaitu antara Ansar dan Muhajirin. Pasal yang berbaki telah menceritakan tentang hubungan umat Islam sesama kaum bukan umat Islam, iaitu kaum Yahudi. Okey, jadi selain Piagam Madinah, ia juga telah dikenali dengan pelbagai nama, iaitu antaranya ini. Selain itu, Piagam Madinah juga boleh dikaitkan dengan Perlembagaan Madinah kerana kandungannya membentuk peraturan-peraturan yang berasaskan syariat Islam untuk membentuk sebuah negara daulah Islamiah yang menempatkan bangsa berbilang kaum. Okay. Selain itu, Rasulullah SAW telah merangka Piagam Madinah ini berdasarkan wahyu yang telah diberi dan juga berdasarkan norma-norma masyarakat Madinah pada waktu itu. Kalau kawan-kawan nak tahu juga, terdapat 3 langkah yang telah diambil oleh Rasulullah bagi membentuk Piagam Madinah ini. Antaranya ini. Okey, setakat itu sahaja daripada saya. Seterusnya kita akan ke poin seterusnya. Syuk! Oh, kejap. Nak tahu tak tentang peristiwa pergubalan sebelum Piagam Madinah? Pertama, saya nak kongsikan tentang Perjanjian Aqabah yang pertama. 12 orang penduduk Madinah ke Mekah bertemu dengan Rasulullah SAW untuk membuat perjanjian. Jadi, antara perjanjian-perjanjian mereka yang mereka buat adalah dengan meninggalkan perkara yang syirik, membunuh anak, berzina dan lain-lain. Ini kerana untuk mereka taat kepada perintah Rasulullah SAW. Yang kedua iaitu penerimaan masyarakat yatim terhadap agama Islam. Yang terakhir iaitu Perjanjian Aqabah yang kedua. Tahun berikutnya, Mus'ab membawa 73 orang lelaki dan juga 2 orang wanita Madinah. Mereka berbaiat akan memelihara dan melindungi Rasulullah SAW, berikat tangan setia ketika susah dan senang, tidak berpecah dan bercakap benar di mana sahaja. Jadi, kita pergi ke yang seterusnya. Sekarang kita memasuki isi kandungan Piagam Madinah. Terdapat 10 fasal dalam Piagam Madinah yang merangkumi 47 fasal, yang mana 23 fasal mengenai umat Islam dan 27 mengenai Yahudi. Antara kandungan Piagam Madinah ialah mengakui Nabi Muhammad SAW sebagai ketua negara Madinah, mengakui Ansar dan Muhajirin sebagai umat Islam yang bertanggungjawab terhadap agama, Rasul dan masyarakat Islam, dan umat Islam serta Yahudi bertanggungjawab terhadap keselamatan negara daripada serangan musuh. Itu je. Okey, sekarang kita akan cakap pasal asas penting Piagam Madinah. Ada 6 Pertama, wahyu sebagai sumber perundangan negara. Yang kedua, Nabi Muhammad SAW sebagai ketua negara. Yang ketiga, kebebasan beragama. Yang keempat, hubungan baik sesama anggota masyarakat. Yang kelima, menegakkan keadilan. Yang terakhir ialah memberi perlindungan kepada orang bukan Islam. Okey, itu je. Okey, jadi sekarang saya akan sambung tentang kesan Piagam Madinah. Jadi kesan Piagam Madinah ada 4, iaitu politik, pentadbiran, sosial dan ekonomi. Okey, jadi yang pertama ialah politik. Antara kesan dari segi politik ialah tertubuhnya negara Islam pertama di dunia. Yang kedua, orang bukan Islam mengakui menjadi warga negara Islam yang stabil. Yang ketiga, semangat patriotik pula menjadikan pertahanan negara lebih kukuh. Jadi kesan yang kedua daripada segi pentadbiran, yang pertama, Rasulullah SAW telah diiktiraf sebagai ketua negara Islam yang pertama di dunia. Yang kedua, penempatan masyarakat yang tersusun memudahkan perhubungan mereka dengan Rasulullah sendiri. Dan yang terakhir,
Rasulullah telah memberi tumpuan untuk mewujudkan hubungan dengan negeri luar. Seterusnya kita masuk pula kepada kesan dari segi sosial, iaitu yang pertama, perpaduan wujud di bawah satu pakatan. Lepas tu wujudnya kesatuan umat dan semangat kesukuan jahiliah telah dihapuskan. Dan yang ketiga, kemakmuran negara tu dirasai bersama. Jadi mereka semua bersatulah. Yang terakhir iaitu dari segi ekonomi. Yang pertama, perdagangan negara tu dia lebih pesat. Kemenangan dalam peperangan telah meningkatkan harta Baitul Mal, iaitu hasil harta rampasan perang tu meningkat. Jadi yang terakhir, bidang ternakan, pertanian dan perusahaan meningkat. Jadi itu adalah antara kesan bila Piagam Madinah ditubuhkan. Labai nak balik nak makan. Kenapa ada kayu ni? Setiap pertemuan pasti ada penutup dia. Jadi seperti yang korang tahu, dalam Piagam Madinah ini terdapat beberapa isi-isi yang penting. Jadi kita akan terus ke isi yang terakhir, iaitu hikmah di sebalik pembentukan Piagam Madinah. Kita terdapat beberapa hikmah, iaitu wujud peruntukan yang melindungi hak individu. Yang kedua, pelaksanaan syariat Islam secara menyeluruh. Yang ketiga, bukti Islam adalah satu cara hidup yang lengkap. Yang keempat, dakwah Islam berkembang dengan pesat. Dan yang terakhir, keamanan dan keharmonian terjamin. Terakhir, sini. Bye. Semoga nampak aku tak tahu